Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula 10 orang daripada umatku, umat Nabi, dimerukai Allah Ta'ala atas, yakni ke atas mereka. Dalam kitab lain kata ke atas mereka, dalam kitab kita atas mereka itu maknanya ke atas mereka itu. Bila tu? Pada hari kiamat. Allah Ta'ala meruka 10 golongan ni pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi itu digoncangkan sekuat-kuatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, isi bumi itu keluar meluak-luak. Mas permata ketika itu orang tak peduli lagi. Orang berlari untuk menyelamatkan diri ketika itu. Semua takut dan gerun dengan azab Allah ketika itu. Itulah dikatakan hari kiamat, yang kita tak mampu lagi untuk lari ketika itu. Pada masa itu penyesalan yang amat sangat. Nak bertaubat pun tak boleh dah, nak semayang pun tak boleh dah masa itu. Barulah menyesal yang amat sangat ketika itu. Ingat 10 golongan ni pada hari kiamat esok. Apa yang Nabi nak cerita ni? Dan disuruh bawa, tu bukan bawah tu, disuruh bawa orang ni di hari kiamat esok ni, 10 golongan ni disuruh bawa ataupun bawa. Bahasa ni dalam kitab dia kata disuruh bawa, bukan bawah. Kalau silap baca jadi bawah, kita pun naik pening. Disuruh bawa dengan mereka itu yang engkar tu, yang 10 tu, kepada api neraka. Orang ni hari kiamat ni, yang 10 orang ni, 10 golongan ni akan dibawa, disuruh bawa kita ke api neraka hari kiamat. Padahal, yakni hal keadaan sungguhnya gugur dagingnya. Bila kena api neraka tu, gugur dagingnya, ulai habis. Sebab tu ayah ibu bakal bersyukur sekalian, tangan kita ni bila letak di api neraka jahanam tu terkulai, habis. Dalam api neraka jahanam juga ada sebuah mahligai api. Bila kita masuk dalam rumah tersebut, berjerit yang amat sangat ketika itu. Sakit, berjerit, teriak. Tak tahu nak gambarkan macam mana kesakitan tu, sakit sungguh. Kalaulah Allah Ta'ala uji Nabi Muhammad ketika wafat Nabi letakkan 5 jari dalam bijana, pergi sapu wajah dia, sakitnya ketika itu Allah Ta'ala uji dia. Tapi Nabi ni akan naik titi sirat dengan selamat, nak akan masuk syurga. Tapi kita, tuan-tuan, ayah ibu bakal bersyukur sekalian, bagaimana di hari kiamat nanti? Ditarik kita, disuruh kita untuk masuk api neraka. Gugur ni habis ni, daging kita habis. Kan kita bulan sekarang, bulan Isra' dan Mi'raj. Bayangkan tuan-tuan, hancur kepala kita ni, hancur. Kita hantuk kepala di batu, pecah berkecai, jadi balik. Hantuk pula, jadi balik. Kita garu ni, daging kita garu habis ni, garu ni sebab kita mengumpat ke orang, kita garu habis ni, berdarah habis ni, kuku besi pun kita ketika itu kita garu sungguh ni, sakit, jadi balik. Kita duk lebar ambil kayu api, himpun kayu api, angkat tak mampu, kita buat juga. Itu azab. Ada daging yang elok, ada daging tak elok. Kita duk pergi makan daging yang tak elok tu, duk makan sungguh. Inilah golongan apa yang berzina di dunia ni. Ada suami baik dah, tapi dia tak peduli suami tu. Suami nak pergi makan lah, nak pergi minum lah, ambil nasi lah periuk, ambil sendiri, kita pun ambil sendiri.
Akhirnya suami pergi cari yang lain. Suami cari hal lain tu, dah isteri berdosa dengan suami. Suami pergi cari hak lain, berzina dengan hak lain tu. Ingat, esok ni dia akan makan daging busuk. Ada setengah riwayat disula daripada punggung dia sampai keluar ke mulut dia. Tuan-tuan, nak ambil tak ni daging hak elok ni ada, tapi nak ambil juga. Begitu juga isteri yang ada suami yang baik dah, tapi dia masih mencari orang lain. Sebab tu yang kita nak sangat, ayah-ayah, ibu-ibu, hukum yang kita nak laksanakan RU 355 tu, di antaranya perkara ni kita nak basmi. Cuba kita tengok di Aceh, hari Jumaat seorang polis yang bawa kenderaan, kita tengok dan panggil orang untuk menaikkan bapa-bapa, hari sudah masuk untuk menaikkan solat Jumaat. Itu di antara yang nak dikatakan RU 355 itu. Kenapa sampai satu tahap orang pada hari ini? Sebab tu saya sering sebut di mana-mana, tuan-tuan kena faham betul tentang bai'ah itu, perjanjian itu dibersakut dengan Allah. Selagi mana Quran nak dilaksanakan, bukan masalah orang, bukan masalah orang tu YB, bukan, tapi masalah Al-Quran nak ditegakkan. Ketika itu dia perjanjian bai'ah itu, hatta di peperangan Khaybar pun Nabi menentang Yahudi kerana melanggar bai'ah. Perjanjian itu bila mana kita langgar, akibat dia tuan-tuan boleh tengok sendiri. Hak Isra' Mi'raj ni Allah Ta'ala cerita, yang tu kita nak cerita dalam Quran ada. Kenapa sampai kita nak takut tentang bila sebut hudud, takut? Hak kita duk mengaji ni tentang Isra' Mi'raj, yang tu nak cerita. Sampai dulu, sampai satu tahap takut. Orang apa? Bila Izrail datang memanggil, yang tu tak boleh pasang, takut. Sampai tahap tu takut. Cuba kita tengok. Sekali jadi saya panjang malam ni, InsyaAllah kita berhenti pukul 11. Risau. Cuba kita tengok seorang wanita Masyitah, seorang perempuan yang duk sikat rambut anak Fir'aun. Ingatlah manusia akan sebuah kisah, kisahnya wanita zaman dahulu kala, penyisir rambut puteri Raja Masyitah. Masyitah ya Masyitah, sikat-sikat jatuh. Bismillah, na'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, binasa Fir'aun. Anak dia dengar, wahai Masyitah, kamu ada Tuhan lain? Ya, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, dan Tuhan sekalian alam. Anak dia nak pergi khabarkan pada ayah. Sila tengok, Masyitah perempuan pergi habak ke ayah dia. Ayah, ni nak habak ni ada orang ni repot jenis tu ada. Dia dengar macam malam ni lah, dengar Ustaz Bakro malam ni derah sikit, pergi sebut buat huduk. Dia keluar saya, dia pergi buat sembang. Dia kata tak, kok mana tu Ustaz hari ni derah sangat. Padahal cerita Al-Quran, bukan duk kait apa, duk sebut siapa pun. Baik, Masyitah ni dia habak. Ayah dia marah lah, lawan sungguh ni, duk kerja dengan aku, lawan aku. Tentu marah, kerja dengan aku dia duk bagi gaji, duk bagi elong semua, lawan aku. Itu perumpamaan. Bila lawan, marah. Bila marah, dia kata panggil Masyitah. Aku nak tanya betul tak betul? Panggil Masyitah. Nak cerita habis ke berhenti sekat ni dulu? Saya semayang tak khusyuk, salah saya pula. Baik, panggil Masyitah pun mari. Perempuan mari. Tanya Masyitah, betul ke Masyitah anak saya beritahu ni, kata kamu ada Tuhan lain ni? Ya, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, dan Tuhan sekalian alam. Semua marah, murka. Fir'aun muka cari kawah.
Tu yang timbul kawah yang besar tu. Ambil kawah besar, ambil kayu api, dia kerah tentera dia. Masa ayat sedang melegak tu, gak tu, suami dia duduk tu, wahai Masyitah, kamu ada Tuhan lain ke? Dia, ya. Tengok akidah dia. Ya. Kalau kita nanti sat dulu. nanti sat dengan telefon tak? Tak, dia tetap dengan berian dia. Akhirnya suami dia masuk dalam kawah. Mati suami duk tengok. Yang kedua anak dia pula. Fir'aun tanya lagi, betul kamu ada Tuhan lain? Ya, ada Tuhan lain. Tuhan kamu Tuhan sekalian alam. Dalam kitab lama yang kita ngaji, Kifayatul Muhtaj. Akhirnya tuan-tuan, anak yang sedang menyusu ni, dalam kitab tersebut disebut sedang menyusu ni, timbul satu perasaan seorang ibu ni. Bayangkan ibu ni, bayangkan bila pegang anak ni duk menyusu ni, dia timbul satu perasaan, aku nak mengaku lah. Kalau diuji dengan anak, aku nak mengaku lah. Allah Ta'ala campak di bibir anak dia boleh bercakap, wahai ibuku, masukkan diriku dan dirimu dalam kawah, kerana kamu adalah agama yang sebenar. Terkejut Masyitah ni, anak dia bercakap. Akhirnya Masyitah masukkan anak kan, dia dan dia semua mati, dikebumikan satu tempat. Nabi lalu ketika itu, ketika Isra' tu, bau harum sungguh. Tak ada wangian yang seumpama itu. Tapi Masyitah ni akidah seorang perempuan yang mempertahankan akidah pada Allah. Kita kena ingat betul-betul, jangan sampai satu tahap kita lupa akidah yang Nabi ajak. Sampai kita tak faham apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh apa, kita nak kena buat apa.